Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Datuk Yang Dipertua, pertama sekali saya mohon izin untuk memulakan ucapan bagi pihak Kementerian Negeri dengan penuh takzim merapat sembah menjunjung kasih ke atas titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong Sultan Ibrahim. Patik juga mengucapkan setinggi-tinggi tahniah di atas pelantikan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofia. Semoga pemerintahan Tuanku akan terus memayungi rakyat jelata dan negara dengan penuh kesejahteraan, perpaduan dan kemakmuran yang berkekalan. Saya juga ingin merapat sembah, menunjuk kasih dan mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang dan ke bawah duli Yang Mulia Tuanku Ampun Pahang yang telah menaungi negara dan rakyat sepanjang tempoh 5 tahun dengan penuh adil dan saksama. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seramai 17 ahli-ahli yang berhormat senator yang telah mengambil bahagian dalam sesi perbahasan titah diraja di Dewan Mulia ini, yang antara lain telah menyentuh 15 isu berkaitan portfolio Kementerian Dalam Negeri serta agensi-agensi di bawahnya. Sesi penggulungan saya pada hari ini akan dibahagikan kepada 4 kluster seperti berikut. Pertama, keselamatan dan ketenteraman awam. Kewarganegaraan dan pendaftaran. Ketiga, immigration. Dan keempat, anti dadah. Datuk Yang Bertuah, saya memulakan ucapan penggulungan perbahasan ini dengan menjawab isu hangat yang dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat berkaitan isu kalimah Allah penjualan stokin. Seramai 9 orang senator, iaitu Yang Berhormat Senator Tuan Haji Abdul Nasir Haji Idris, Yang Berhormat Senator Tuan Insinyur Muhammad Nasir Hashim, Yang Berhormat Senator Datuk Haji Mustafa Musa, Yang Berhormat Senator Tuan Musaddak bin Ahmad, Yang Berhormat Senator Tuan Muhammad Habsyi bin Muda, Yang Berhormat Senator Datuk Razali Idris, Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Azhar Ahmad, Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Arman Azhar Abu Hanifah dan Yang Berhormat Senator Datuk Nuaini Idris yang telah berbahas menyentuh isu ini serta meminta ulasan dan tindakan kementerian dalam menangani isu ini dengan tuntas dan berkesan. Datuk Ketua, KDN memandang serius isu ini dan tindakan penguasaan diambil dengan melaksanakan pemeriksaan di semua premis KK di seluruh negara. Hasil pemeriksaan kita buat didapati KK telah menarik balik semua stokin berkenaan di semua cawangannya di seluruh negara. Namun demikian, siasatan lanjut kita laksanakan terhadap pengurusan dan juga vendor-vendor yang terlibat bagi memastikan bahawa stokin ini tidak berada di pasaran negara ini lagi. Walaupun permohonan maaf telah dikemukakan oleh pihak KK dan vendor terlibat, KDN akan teruskan siasatan bagi menangani isu ini yang mencetuskan kegemparan dan kekesaran awam. Jika disabit kesalahan, pihak-pihak berkaitan boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM20,000 ataupun penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-dua sekali. Untuk makluman yang berhormat juga, saya sebutkan tadi bahawa KDN melaksanakan tindakan penguasaan secara berterusan di lapangan, di pintu masuk serta dalam talian bagi pastikan tiada penjualan ataupun bahan penerbitan yang boleh mengganggu gugat keselamatan dan ketenteraman awam. Selain itu, usaha bentuk advokasi dan meningkatkan kesedaran serta kerjasama awam turut dipergiat bagi memastikan penerbitan terlarang tidak diingini dalam apa jua bentuk dapat dibendung dengan lebih berkesan pada masa akan datang. Untuk makluman Dewan, Polis Diraja Malaysia telah menerima setakat ini 178 laporan polis mengenai tidak puas hati ke atas penjualan stokin kaki bertulis kalimah Allah di kedai Sebanika KK Sunway Selangor. Sebanyak satu kesiasatan telah dibuka berkaitan batu kikir report 486/2024 bertarikh 14 Mac 2024 di bawah Seksyen 298A Kanun Kesiasaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Kertas siasatan telah dibawa ke Pejabat Pokok Negara pada 25 Mac 2024 untuk arahan lanjut. Pihak Polis Diraja Malaysia juga telah menerima sebanyak 30 laporan polis
mengenai ketidakpuas hati terhadap hantaran di Facebook berhubung penjualan ini bertulisan kalimah Allah di kedai Sebanika Kikimat Sunway Selangor. Sebanyak 2 kertas siasatan telah dibuka berkaitan Tanah Merah Report 1307/2024 bertarikh 18 Mac 2024 di bawah Seksyen 298A Kanun Kesiasaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan Karamunsing Report 1352/2024 bertarikh 17 Mac 2024 di bawah Seksyen 298 Kanun Kesiasaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Kertas siasatan bagi Karamunsing Report telah dituduh pada 22 Mac 2024, manakala kertas siasatan bagi Tanah Merah Report 1307/2024 telah dituduh pada 21 Mac 2024. Kedua-dua OKT telah disabit dan dijatuhkan hukuman 6 bulan penjara dan denda. Saya juga ingin maklumkan, PDRM juga telah membuat siasatan dan telah melakukan serbuan pada 19 Mac 2024 terhadap pembekal Janjian Chang Sinan Berhad di Batu Pahat Johor. Satu kertas siasatan telah dibuka berkaitan Seri Gading Report 724/2024 di bawah Seksyen 298/A/507-B Kanun Kesiasaan. Kertas siasatan telah dirujuk kepada Pejabat Pegawai Negara pada 20 Mac 2024 untuk tindakan lanjut. Seterusnya, Yang Berhormat Senator Puan Norita bin Sual ingin mengetahui statistik Polis Diraja Malaysia berkenaan kes pertuduhan berkaitan dengan 3R dari tahun 2020 hingga hari ini. Untuk makluman Yang Berhormat Senator, bagi tempoh tahun 2020 hingga tahun 2024, sebanyak 771 kes kertas siasatan dibuka bagi kes-kes berkaitan 3R, melibatkan 337 kes berkaitan institusi diraja, 152 kes perkauman dan 290 kes berkaitan agama. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 71 kes telah dituduh. Seterusnya, Yang Berhormat Senator Roderick Wong Silit telah membangkitkan isu berkenaan kegiatan gangsterisme yang berkuasa di Sarawak. Untuk makluman ahli Dewan yang saya hormati, gejala gangsterisme akan beri kesan negatif terhadap perkembangan sistem politik, ekonomi dan sosial negara kita. Kumpulan-kumpulan kongsi gelap ini diibaratkan sebagai anasir yang boleh mengganggu gugat ketenteraman awam di negara kita, yang melibatkan pelbagai jenayah kekerasan seperti bunuh, peras ugut, merusuh dan dadah. Oleh demikian, PDRM sebagai agensi penguatkuasa yang bertanggungjawab membendung gejala ini dari terus merebak dan mempengaruhi generasi muda, sentiasa memantau perkembangan kumpulan ini dan menjalankan operasi secara berterusan bagi berbeteras gejala ini ke arah sifar berlandaskan pembentukan undang-undang yang sedia ada. Secara keseluruhannya, kegiatan dan kongsi gelap di negara ini berada dalam kawalan pihak polis dan kementerian. Memandang serius aktiviti kumpulan ini kerana mendatangkan kerisauan kepada rakyat. Bagi membendung dan memeteras gejala samsik ini dari terus berluasa, PDRM melalui Ops Cantas yang dijalankan sentiasa membuat rondaan pencegahan di lokasi-lokasi pergerakan kumpulan kongsi gelap atau samsing ini dan di kawasan-kawasan tumpuan awam. Kebanyakan daripada ahli kongsi gelap, majoritinya adalah terdiri daripada golongan muda sebagai ahli biasa. Perbuatan buli yang berlaku di peringkat sekolah adalah sebahagian daripada budaya gangsterisme dan tidak mustahil apabila keluar dari alam persekolahan kelak, mereka ini akan menjadi ahli kumpulan berkenaan. Dalam isu ini, kerajaan sentiasa mengambil beberapa langkah khususnya oleh pihak polis bagi mengawal gejala ini dari terus menular dalam kalangan pelajar-pelajar sekolah. Antara langkah ialah menempatkan pegawai polis sebagai pegawai perhubungan sekolah bagi membendung kegiatan buli dan gangsterisme, mengadakan ceramah dan pameran berkaitan kegiatan buli dalam kalangan pelajar di sekolah. Melalui pendekatan ini, pelajar-pelajar diberi kesedaran berkaitan bahayanya pelibatan mereka dalam kegiatan ini. Pelajar-pelajar juga didedahkan tentang undang-undang berkaitan yang boleh diambil oleh pihak berkuasa. Kita juga mewatalkan sebanyak 72 kumpulan kongsi gelap sebagai pertubuhan yang menyalahi undang-undang.
Ini juga merupakan satu langkah membendung kejadian-kejadian jenayah yang melibatkan kumpulan kongsi gelap. Melalui langkah ini, individu yang dapati menjadi ahli kumpulan kongsi gelap dan terlibat dalam kegiatan kongsi gelap boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Pertubuhan 1966. Kesemua kumpulan ini telah diwartakan sebagai pertubuhan yang menyalahi undang-undang pertubuhan haram di bawah subsection 5-1 Akta Pertubuhan 1966 oleh Menteri Dalam Negeri. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 49 kumpulan kongsi gelap diwartakan pada 28 Ogos tahun 2013 dan sebanyak 23 lagi kumpulan kongsi gelap diwartakan pada 6 Februari 2015 dan sejumlah seramai 9,042 orang. Dan kita juga meminda dan memperkasakan undang-undang pencegahan sedia ada bertujuan untuk membendung kejadian jenayah kekerasan, terutama kes-kes yang dapati sukar untuk dituduh di mahkamah. Tindakan pencegahan di bawah Akta Pencegahan Jenayah 1959 yakni POKA akan diambil dan pertubuhan di bawah Akta Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA ke atas mereka yang melakukan jenayah terancang boleh membantu mengurangkan masalah kanserisme. Untuk makluman yang berhormat, bagi membendung dan membenteras gejala samsing ini daripada berluasa, PDRM Kontingen Sarawak telah melaksanakan operasi cantas. Pada tahun 2022, seramai 1,604 orang telah ditangkap dan 917 telah dituduh. Pada 2023, seramai 1,433 telah ditangkap dan 782 orang telah dituduh. Manakala sehingga Februari 2024, seramai 215 orang ditangkap dan 89 orang telah dituduh. Jadi Ketua, ada juga ahli yang berhormat membangkitkan berkaitan dengan Akta Suruhanjaya Bebas Tata Laku Polis 2022. Untuk makluman yang berhormat, Akta Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis 2022, Akta 8 dan 39 membawa pendekatan baru, bahawa punca dan pendekatan dalam memeteras isu salah laku pasukan polis tidak hanya tertumpu kepada sabitan dan hukuman semata-mata. Perkara ini jelas dapat diperhati melalui fungsi IPCC yang tetap maktub di bawah Seksyen 4 Akta 839 seperti berikut. Pertama, menggalakkan integriti di kalangan anggota pasukan polis. Kedua, untuk menasihati kerajaan dan membuat show mengenai langkah-langkah yang sesuai untuk diambil dalam menggalakkan integriti di kalangan anggota pasukan polis. Ketiga, untuk melindungi kepentingan orang awam melalui penangani salah laku mana-mana anggota polis. Dan keempat, untuk membentuk dan mengadakan mekanisme bagi menerima aduan dan menyiasat salah laku oleh mana-mana anggota pasukan polis. Untuk makluman, Seksyen 26 Akta 839 membentukkan IPCC dijadikan mandatory referral yang mewajibkan pasukan polis merujuk kepada IPCC bagi kes-kes yang melibatkan jenayah seksual, cedera parah atau kematian terhadap orang dalam tahanan atau jagaan anggota polis. Fungsi IPCC yang dijadikan sebagai mandatory referral ini merupakan satu langkah semak dan imbang yang berupaya memastikan penyiasatan yang telus dan menepati peraturan yang ditetapkan. Kerajaan percaya dengan adanya IPCC, pertimbangan terhadap keperluan pasukan polis dapat dilihat dengan lebih terperinci bagi memantapkan integriti dan keupayaan anggota pasukan polis. Laporan dan show IPCC akan menjadi satu push factor yang kuat untuk membawa perubahan kepada dasar-dasar sedia ada, penambahbaikan budaya kerja, produktiviti dan tahap ketahanan anggota pasukan polis dalam melaksanakan tugas-tugas mereka yang sebagai kompleks dan mencabar. Berdasarkan kepada ruang lingkup kuasa yang diberikan, kementerian ini berpandangan bahawa IPCC mampu membawa mandat kerajaan untuk mengangkat imej institusi PDRM demi kepentingan negara. Dalam hal ini, KDN sentiasa komited untuk pastikan IPCC berfungsi sebagai sebuah badan pemantau bebas dan efisien bagi menyiasat salah laku di kalangan anggota pasukan polis yang secara langsung akan meningkatkan lagi kepercayaan rakyat terhadap integriti pasukan polis.
Seterusnya, yang Berhormat Senator juga mencadangkan agar kutipan saman yang dikendalikan oleh Polis Diraja Malaysia untuk satu tahun dapat disalurkan terus kepada satu kumpulan wang khusus sebagai badan yang mengurus dana dan pembangunan PDRM bagi tujuan kebajikan anggota-anggota PDRM yang turut meliputi kemudahan-kemudahan balai, polis, naik taraf balai dan perkara-perkara lain. Untuk maklumat ahli-ahli Dewan sekalian, merujuk kepada arahan Pembandaraan 6-A, segala hasil daripada apa-apa punca jua pun hendaklah dimasukkan ke dalam kumpulan wang disatukan dan tiada apa-apa pembayaran boleh dibuat daripada kumpulan wang itu kecuali apabila peruntukan sebanyak yang ditetapkan bagi maksud-maksud yang tertentu telah dibenarkan oleh undang-undang. Ini bermakna kutipan saman perlu dimasukkan ke dalam akaun hasil kerajaan dan tidak boleh dikeluarkan untuk kegunaan PDRM. Jika PDRM perlu membuat suatu perbelanjaan, PDRM perlu memohon peruntukan perbelanjaan melalui anggaran belanja mengurus tahunan kepada Kementerian Keuangan atau melalui anggaran belanja pembangunan tertakluk pada skop dan tujuan permohonan perbelanjaan tersebut. Berkaitan kewarganegaraan dan pendaftaran. Datuk Yang Pertua, saya ingin menjawab pertanyaan Yang Berhormat Senator Datuk Kesevadas yang membangkitkan suatu isu berkenaan penguasaan bahasa kebangsaan bagi permohonan kewarganegaraan secara naturalisasi. Untuk makluman Yang Berhormat Senator, perolehan kewarganegaraan Malaysia telah dibentukkan dalam bahagian 3 Perlembagaan Persekutuan. Dalam hal ini, perolehan kewarganegaraan secara pendaftaran di bawah perkara 16 dan perolehan kewarganegaraan secara naturalisasi di bawah perkara 19. Perlembagaan Persekutuan telah menetapkan syarat mempunyai pengetahuan bahasa Melayu. Dalam melaksanakan perolehan kewarganegaraan ini, selaras dengan Perlembagaan Persekutuan, Kementerian Dalam Negeri melalui Jabatan Pendaftaran Negara melaksanakan beberapa proses saringan, antaranya ujian bertulis, temuduga secara lisan dan bersemuka melalui ujian pengetahuan bahasa Melayu terhadap pemohon kewarganegaraan di bawah perkara 16 dan 19 Perlembagaan Persekutuan. Sebagaimana yang disyaratkan dalam Perlembagaan Persekutuan, pemohon kewarganegaraan di bawah perkara 16 Perlembagaan Persekutuan hendaklah mempunyai pengetahuan asas bahasa Melayu. Manakala pemohon kewarganegaraan di bawah perkara 19 Perlembagaan Persekutuan hendaklah mempunyai pengetahuan yang mencukupi dalam bahasa Melayu. Dalam pelaksanaan ini, ia dijalankan secara individu mengikut kategori permohonan kewarganegaraan dan pemohon diberi tempoh persediaan sebelum ujian tersebut dilaksanakan. Modul pelaksanaan ujian ini adalah berdasarkan asas penggunaan bahasa Melayu yang mudah difahami oleh pemohon. Terdapat dua isu berkaitan kewarganegaraan yang dibantah oleh Yang Berhormat Datuk Senator Hajah Zurina binti Musa. Isu pertama yang beliau bangkit adalah berkaitan memperhalusi polis imigrasi dan kewarganegaraan dalam pastikan negara kita mempunyai peluang untuk menarik semua tenaga kerja muda asing yang boleh mempertingkatkan daya saing negara di masa hadapan. Untuk Parlimen Ahli Yang Berhormat Senator, penganugerahan kewarganegaraan Malaysia kepada individu bertaraf bukan warga negara merupakan anugerah tertinggi dan hak eksklusif kerajaan persekutuan yang tidak ditawarkan dan diberikan sewenang-wenangnya. Sehubungan dengan itu, Kementerian ingin menjelaskan bahawa tawaran atau pemberian taraf kewarganegaraan Malaysia kepada individu warga negara asing walau bagi tujuan apa sekalipun, termasuk bagi menarik tenaga kerja muda asing sekiranya layak, perlu mematuhi perundangan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan di bawah bahagian 3 Perlembagaan Persekutuan, Kaedah-Kaedah Kewarganegaraan 1964
serta perundangan berkaitan yang berkuat kuasa dalam isu pendaftaran perkahwinan, pengangkatan, kesah tarafan anak dan peraturan immigration. Isu kedua yang dibangkitkan adalah berkenaan tindakan atau persiapan yang diambil kementerian untuk menambah baik proses permohonan kewarganegaraan. Mohon mencelas sikit, Yang Berhormat. Ada tak kerajaan mengesan orang-orang yang mempunyai dua kewarganegaraan? Dan kalau andainya itu berlaku, apa tindakan? Saya sebutkan tadi bahawa untuk memulihkan mana-mana individu mendapat kewarganegaraan, memang mereka akan melalui proses yang begitu teliti. Dan jika mana-mana individu yang didapati memiliki dua warga negara, jika mereka mahu mendapat warga negara Malaysia misalnya, mereka mungkin melepaskan salah satu warga perkenaan. Saya ingin jawab juga isu kedua yang dibangkitkan tadi. Saya nak sebut bahawa pindaan perlembagaan persekutuan berkaitan perkara kewarganegaraan ini yang sedang mendapat kritikan hebat daripada pelbagai pertubuhan awam oleh civil society organisation. Untuk makluman ahli-ahli dewan yang dihormati, cadangan pindaan perlembagaan berkaitan perkara kewarganegaraan ini adalah merupakan ketetapan dasar yang telah melalui proses yang cukup cermat, teliti dan komprehensif, mengambil kira pandangan daripada pelbagai pihak berkepentingan. Bukan saja pihak CSO, malahan melibatkan ahli-ahli akademik, ahli parlimen, parti politik, pertubuhan bukan kerajaan, serta kerajaan negeri Sabah dan Sarawak. Selain daripada itu, juga Kementerian melaksanakan kajian perbandingan perundangan dengan negara-negara lain bagi meneliti mekanisme pemberian kewarganegaraan yang tuntas mengambil kira aspek keselamatan negara. Suka juga ditegaskan bahawa kajian ini telah melalui perbincangan yang teliti, melalui mesyuarat jawatan kabinet dan teknikal pindaan bahagian 3 Perlembagaan Persekutuan berhubung perkara kewarganegaraan yang telah ditubuhkan. Mesyuarat Jemaah Menteri juga telah memberi persetujuan terhadap rang undang-undang Perlembagaan Pindaan 2024 dan turut diperkenan oleh Majlis Raja-Raja ke-265 pada 22 Februari 2024 lalu. Seterusnya, Yang Berhormat, saya beralih ke isu immigration. Kerana ini juga penting. Masa ada 8 minit lagi, Yang Berhormat. Apa, Yang Berhormat? Boleh tambah masa tak apa? Saya pun tak berhajat bersambung rasanya. Terpulang pada tuan punya badan. Dapat dijawab, saya bagi bertulis. Datuk Ketua, Jawab Tan Sri Dato' Lau Kian Chuan ingin mengetahui perancangan kementerian untuk mempertimbangkan perubahan dasar berkenaan tempoh sah kota bagi pengambilan pekerja asing agar ianya dikekalkan pada tarikh asal iaitu 30 September 2024 supaya majikan punya masa yang mencukupi untuk mengendali pengambilan pekerja asing. Untuk makluman ahli yang berhormat Senator, pengumpulan dasar mengenai pengurusan pekerja asing adalah berpandukan kepada 4 perkara seperti berikut. Pertama, mengurangkan kos migrasi. Kedua, mempercepatkan proses pengurusan pekerja asing. Ketiga, memastikan kebajikan pekerja asing terjaga. Dan keempat, pastikan kepentingan majikan terpelihara. Kerajaan pada 31 Januari 2024 telah bersetuju dengan keputusan seperti berikut. Pertama, baki kota pengambilan pekerja asing sektor formal yang masih aktif dan telah dibayar levy tetapi masih belum diterbitkan visa dengan rujukan VDR pada 31 Mac 2024 akan dibatalkan dengan bayaran levy kota dikembalikan kepada majikan. Dan kedua, tarikh akhir kemasukan pekerja asing sektor formal yang baru dengan VDR adalah pada 31 Mei 2024
dan tiada lagi kemasukan pekerja asing sektor formal dari kota yang aktif dibenarkan bermula pada 1 Jun 2024. Tarikh lahir saya, Datuk Speaker, 1 Jun. Oh, tahniah. Kerajaan berpandu kepada penetapan Kementerian Ekonomi mengenai shilling jumlah tenaga asing iaitu 15% daripada keseluruhan guna tenaga kerja dalam negara. Jabatan Perangkaan mengunjurkan bahawa keseluruhan guna tenaga kerja dalam negara menjelang November 2023 adalah seramai 17 juta orang. Justru, shilling yang dibenarkan bagi jumlah keseluruhan pekerja asing dalam negara adalah seramai 2.550.000 orang. Sehingga 15 Februari 2024, jumlah pekerja asing aktif yang direkodkan oleh Jabatan Imigresen Malaysia adalah seramai 2.171.798 orang. Berdasarkan prestasi semasa pelaksanaan program rekalibrasi tenaga kerja 2.0 dan jangkaan kemasukan pekerja asing bagi kota yang telah diluluskan, unjuran jumlah pekerja asing dalam negara pada tahun 2024 boleh mencecah shilling yang ditetapkan oleh Kementerian Ekonomi seawal 31 Mei 2024. Justru, bersandarkan faktor keselamatan negara, kerajaan telah mengambil keputusan segera untuk menetapkan tarikh akhir kemasukan pekerja asing sektor formal. Keputusan ini dibuat secara bersama oleh semua kementerian berkaitan iaitu KDN yang berpaksikan kepada elemen keselamatan dan ketenteram awam, Kementerian Sumber Manusia dari aspek keperluan tenaga buruh negara, dan ketiga, Agensi Kawal Selia AKS selaku penyelia kepada setiap sektor berkaitan dari segi unjuran keperluan tenaga kerja asing berdasarkan kelayakan syarat pengajian pekerja asing. Keputusan ini membolehkan kerajaan meneroka tata kelola pekerja asing yang lebih baik dan memberi ruang untuk mengukur secara tepat keperluan tenaga asing dalam negara sebelum membuat pertimbangan keperluan pembukaan kota pekerja asing. Tempoh kemasukan pekerja asing juga wajar dipendekkan selaras dengan hasrat kerajaan menyegerakan proses kemasukan pekerja asing bagi memenuhi keperluan mendesak industri. Majikan yang benar-benar memerlukan pekerja asing akan menyegerakan kemasukan pekerja asing ke dalam negara. Keputusan ini diharap dapat mencegah eksploitasi pekerja asing seperti yang dilaporkan oleh pelbagai saluran media sebelum ini. Kementerian ini juga menegaskan bahawa majikan bertanggungjawab untuk menyegerakan proses kemasukan pekerja asing berdasarkan kota yang diluluskan dan proses-proses telah ditetapkan oleh kerajaan. Di pihak Jabatan Imigresen Malaysia, proses e-visa dapat diproses dalam masa 1 hingga 2 hari bekerja. Sehubungan dengan itu, majikan seharusnya memanfaatkan tempoh masa yang telah diberikan oleh kerajaan dan menyegerakan kemasukan pekerja asing ke negara ini. Keputusan kerajaan untuk membatalkan kota aktif sektor formal juga akan dibuat dengan proses pemulangan levy serta tata kelola yang telah ditambah baik baru-baru ini. Penambahbaikan dasar dan mekanisme pemulangan levy yang lebih mesra majikan dan industri dapat memastikan proses pulangan levy kepada majikan berjalan lancar. Justru, kesemua majikan diharap dapat mempercepatkan kemasukan pekerja asing tanpa mengabaikan peraturan dan undang-undang yang berkuat kuasa. Itu yang kedua, saya ingat ini isu terakhir yang saya nak jawab oleh pertanyaan Yang Amat Senator Datuk Ahmad bin Datuk Seri Haji Ibrahim. Isu yang dibangkitkan adalah berkaitan perancangan kementerian dalam menambah baik sistem perkhidmatan imigresen di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA bagi pastikan tiada lagi isu kesesakan pada masa yang akan datang. Untuk makluman yang berhormat, Senator, lapangan terbang utama negara iaitu KLIA telah menerima purata penerbangan antarabangsa sebanyak 470 penerbangan sehari dengan kehadiran penumpang seramai 49,000 orang sehari. Manakala untuk lapangan terbang antarabangsa utama lain seperti lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu menerima purata penerbangan sebanyak 52 penerbangan dengan purata bilangan penumpang seramai 5,800 orang.
Dan lapangan terbang antarabangsa Kuching menerima purata penerbangan sebanyak 31 penerbangan sehari dengan purata bilangan penumpang seramai 4,300 orang, manakala lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang menerima penerbangan antarabangsa sebanyak 32 penerbangan sehari dengan jumlah penumpang seramai 3,600 orang. Bagi mengatasi masalah kesalahan di KLIA dan lapangan terbang antarabangsa lain, beberapa inisiatif jangka pendek telah diambil oleh Kementerian melalui Jabatan Imigresen Malaysia seperti berikut. Pertama, menambah 10 kaunter pemeriksaan baru, menjadikan keseluruhan 60 kaunter telah diwujudkan di Balai Ketibaan KLIA 1, Terminal 1. Penambah kaunter ini meringankan kecekapan sebanyak 40% penurunan waktu menunggu dari 111 minit kepada 67 minit pada waktu puncak. Saya habiskan perkara ini, sudah, sebab waktu nak habis sebelum Datuk tegur saya. Kedua, menyedia kaunter khas bagi penumpang berkeluarga bersama warga mas, kanak-kanak, orang kurang upaya dan UKU. Kita juga mewujudkan pasukan khas tindakan cepat atau Quick Response Team QRT bagi memastikan kaunter beroperasi sepenuhnya 100% terutama pada waktu puncak. Kita juga memperluaskan penggunaan autogate di KLIA kepada pemegang pas jangka panjang dan 10 warga negara berisiko rendah Amerika Syarikat, Arab Saudi, Australia, Brunei, Jerman, Jepun, Korea Selatan, New Zealand, Singapura dan Kingdom. Kita menambah baik SOP semakan di kaunter immigration dengan pengecualian pembuktian dan kemampuan keuangan untuk kemasukan penggunaan pas lawatan sosial dan merancang dan menyusun kekuatan pegawai semasa cuti umum bagi pastikan kelancaran perkhidmatan kaunter di waktu cuti umum. Datuk Ketua, saya percaya banyak lagi ahli berhormat yang tahu bahawa saya tidak menjawab keseluruhan persoalan mereka. Namun demikian, Kementerian akan memberi jawapan secara bertulis. Datuk Ketua, dengan itu saya menjunjung kasih titah Kebawah Duli yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku, dan sekali lagi bagi pihak kementerian saya mengucapkan terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat senator yang telah mengemukakan pertanyaan dan bangkitkan isu-isu berkaitan dengan KDN, dan saya harap mana-mana jawapan yang tidak terjawab kita akan beri secara bertulis. Sekian, terima kasih.